Hai semua. Hari ni Rin nak kongsikan untuk anda semua resepi bubur candil nangka. Okey, ini adalah bahan-bahan dia. So yang korang kena ada ini tepung pulut. Ini adalah gula melaka. Satu cawan ataupun satu kotak setengah santan. Sama ada santan instan ataupun santan segar lah. Lepas tu ada air sedikit untuk bancuhan tepung. Ini adalah nangka. Nangka yang dah siap rebus, asing ya. Ini pewarna, boleh pewarna hijau, oranye atau pink, ikut cita rasa korang. So ini adalah sagu. Sagu ni sis pakai untuk pekatkan kuah bubur kita. Kenapa sis pakai yang warna putih? Sebab kalau warna hijau atau warna merah, nanti kuah bubur kita tak cantik. Sebab dia akan bertukar warna. So kalau bubur candil, prefer yang warna putih lah ya. Ini adalah contoh perasa yang sis gunakan. Okey, boleh beli dekat kedai bakery ataupun kedai runcit. Ni spatula lah untuk gaul-gaul. Okay, so kita tengok apa yang kita nak buat seterusnya. Okey, sementara kita nak buat adunan candil, bolehlah panaskan air dalam setengah periuk, letakkan sekali simpul daun pandan ya, supaya kita punya kuah tu nanti rasa wangi. Ini adalah tempat untuk kita merebus candil dan juga masak kuah. Okey, sekarang ini adalah tepung kita yang dah siap uli tadi, berwarna hijau. Ini adalah warna oranye, dah siap uli ya. Pastikan tak terlalu doh, tak terlalu lembik ataupun terlalu keras. Jom kita mula membulat. Letakkan di tangan. Okey, bulat macam ni. Okey, kita letak di pinggan ya. Buat sampai habis. Ikut besar mana anda nak makan. Kalau terlampau kecil, kurang menarik. Kalau terlampau besar pun susah nanti kita nak makan. So lebih kurang saiz dia sedang-sedang macam ni. Cantik kan? Okey, kita bulatkan semua dough kita. Letak atas pinggan ya, macam ni. Buat sampai habis. Okey, sekarang candil kita dah siap. Cantik kan? Lepas dia masak, lepas kita rebus dia nanti lagi cantik. So adunan dia tadi cuma tepung pulut dengan air sahaja ya. Tak ada letak garam, tak ada letak apa-apa. So kita dah ready untuk rebuskan dia. Sekarang kita nak rebuskan candil kita ni. Kita masuk satu persatu. Masukkan satu color ya. Jangan bercampur. Okey, sekarang kita tunggu dia air ni mendidih. Selepas itu dia akan timbul. Kalau dia masak, candil tu akan timbul ke atas. Okey, sekarang kita punya candil dah masak. Macam mana kita nak tahu dia dah masak? Bila candil tu dah naik ke atas permukaan air kita. Ni dah cantik dah ni. So kita boleh masukkan candil color yang seterusnya. Ini kita angkat dulu. Kita scoopkan. Lepas tu kita letak ke dalam air sejuk atau air biasalah. Macam ni. Saya dah sediakan. Okey. Jom kita scoop.
Okey. Kita angkat. Kemudian kita bubur dia dekat dalam air sejuk. Air sejuk betul ataupun air biasa pun boleh. Buat sampai habis ya. Okey, sekarang dah nampak kan kita punya candil ni pun dah naik. So, kita kena scoop. Kita letak dalam air sejuk tadi ya. Masukkan ke dalam air sejuk. Kenapa kita kena masukkan ke dalam air sejuk? Supaya kita punya candil ni tak melekat antara satu sama lain. Dia cantik molek je macam ni kan. Okey, scoop sampai habis. Dah siap, dah boleh kita ketepikan. Sekarang kita boleh buat dia punya kuah bubur candil. Sekarang kita pakai bekas tadi yang kita buat untuk rebus candil. Kita masukkan gula melaka ataupun gula merah ikut selera korang lah. Kalau nak campur kedua-duanya pun boleh lagi sedap. Lepas tu keluar lagi hitam lah. Sebab kita pakai gula merah. Kita biarkan sampai gula tu larut. Bila gula dah hancur, gula melaka, kita masukkan sagu. Kenapa masukkan sagu? Supaya kuah kita jadi lebih pekat. Kita kena godak-godak sikit. Kita masak sagu ni sampai betul-betul jernih kalau sagu tu. Sekarang kita nampak sagu tu warna putih kan. Nanti bila nak tahu dia masak macam mana, sagu tu akan bertukar menjadi jernih. Sekarang kita tengok, okey, kita punya sagu dah jernih Nandakan sagu kita dah masak. So boleh kita terus masukkan bahan yang lain. Ini garam secubit. Masukkan gula pasir. Lebih kurang dalam 3 sudu makan besar. Terpulang ya, kalau suka manis letaklah lebih. Macam Rin suka sedang-sedang. So kita letak dalam 3 sudu besar je gula pasir. Kalau kita guna gula merah, color kuah ni akan lebih hitam akan lebih pekat. Untuk hari ni kita pakai gula melaka dengan gula pasir saja. Kenapa letak garam? Supaya kita selepas ni kita akan letak santan. Garam tu fungsinya untuk menaikkan rasa lemak kita, untuk lebih sedap. Okay, sekarang kita dah boleh letak santan. Kena sentiasa godak ya, supaya tak pecah kita punya santan. Bau dia pun dah sedap. Nampak kan kita punya sagu? Lebih kurang dalam 2 minit. Kita boleh letakkan kita punya candil. Okey, ini candil kita. Kita dah buangkan air dia. Kita boleh masukkan dalam bubur. Godakkan lagi. Kita boleh masukkan nangka pula. Kita godak dia sampai mendidih. Lagi sekali. Time ni boleh rasa garam dengan gula cukup atau tak. Sangat sedap bau dia. Bau wangi pandan. Bau nangka lagi. Ya, nampak kan nangka dia? Kita tunggu dia mendidih lagi sekali ya. Lepas tu kita dah boleh siap hidangkan. Okey, bubur candil nangka kita dah siap.
Cantik kan? Sedapnya kalau dapat makan. Tapi sebab puasa, kita kenalah makan waktu buka. Sejuk-sejuk pun sedap tau. Selamat mencuba.